Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak, kita bertemu lagi pada kali ini. Okay, pada hari ini, subjek yang terakhir untuk hari Isnin, 17/5. Okay, bagi subjek Jawi tahun 1. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustazah nak marilah sama-sama kita membacakan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kita dapat teruskan pembelajaran kita pada hari ini bagi Jawi tu. Okey anak-anak, ni ada buku Jawi kan, ingat kan? Harap ingat kan, dan ada masing-masing lah tangan dekat rumah dalam beg masing-masing. Okey. Alright, untuk pelajaran Jawi kita bagi pelajaran ataupun tajuk yang kita dah pun belajar pada minggu sebelum sambutan hari raya, sebelum cuti raya kan, iaitu bentuk huruf di awal, di tengah dan di akhir. Okey, bentuk huruf di awal, di tengah dan di akhir. Okey, cuma pada hari ini kita akan sambung huruf yang seterusnya lah. Kita nak tengok anak-anak boleh buka buku teks muka surat 29. Okey, di muka surat 29. Okey, 29 ya. Okey, huruf yang kita nak pelajari, kita nak kenal hari ini adalah huruf ta, za, ain dan ghin. Okey, 4 huruf ini kita akan belajar dan kita akan tengoklah satu persatu. Yang pertama adalah huruf ta. Okey, huruf hijaiyah seterusnya yang kita nak belajar hari ini, yang pertama adalah huruf ta. Okey, kalau kita tengok huruf ta ini, kita akan tengok satu persatu di awal, di tengah dan di akhir. Okey, untuk huruf ta juga za, okey, dia adalah sama, beza adalah ti sahaja. Jadi huruf ta dan za ini bila berada di awal, di tengah dan di akhir, bentuknya adalah sama. Cuma beza kalau za ada titik, ta tidak ada titik. Okey. Kalau huruf ta ataupun za apabila berada di awal, bentuk dia adalah sama seperti huruf tunggal. Okey, kalau huruf ta bentuk dia macam ni, apabila dia berada di awal pun bentuk dia sama. Okey, bentuk dia adalah sama jugalah macam za. Okey, cuma kita letakkan titik. Manakala huruf ta ataupun za apabila dia berada di tengah-tengah perkataan, okey, macam mana bentuk dia? Juga sama. Okey, juga sama, cuma dia ada macam penambahan sedikitlah dekat awal tu kalau anak-anak perhatikan. Okey, samalah ta dengan za. Okey, jadi kita senang ta dengan za kita senang nak ingat. Okey, apabila berada di awal ditulis huruf yang sama macam tunggal yang asal. Okey, apabila berada di tengah pun sama. Okey, manakala huruf ta ataupun za apabila dia berada di akhir perkataan atau kalimah, okey, macam mana bentuk dia? Juga sama. Okey, juga sama, cuma apabila dia berada di akhir dia mempunyai beza dia ekor tu sikitlah. Okey, ekor dia tu sikit agak berbeza tetapi hampir sama. Okey, tak ada masalah. Jadi za pun sama, cuma bezanya hanyalah titik. Okey, jadi anak-anak tolong ingat huruf ta dan za, huruf hijaiyah. Okey, huruf hijaiyah ta dengan za apabila di awal, di tengah dan di akhir, apabila kita nak tuliskan dia di dalam sesuatu perkataan, bentuknya adalah sama seperti huruf ta tunggal ataupun za tunggal. Okey, tak nampak tak? Anak-anak boleh tengoklah muka surat 29 ini. Bentuk dia sama sahaja. Okey. Berbeza pula dengan mana huruf ain dengan ghin. Kalau ain dengan ghin ini huruf dia adalah huruf yang sama. Okey, huruf yang sama cuma bentuk dia sama, cuma bezanya adalah juga titik. Okey, alright, kita tengok satu persatu. Okey, ain ataupun ghin apabila dia berada di awal, bentuk dia hanyalah ditulis bentuk yang kita ambil kepala dia sahaja. Okey, kita ambil kepala dia sahaja. Okey, kita badan dia yang ni kita tak payah ambil. Kita hanya ambil kepala dia sahaja. Okey, diletakkan di awal dan disambungkan dengan huruf-huruf lain lah. Okey. Alright, itu di awal. Manakala huruf ain ataupun ghin yang berada di tengah-tengah, ni agak beza sikit. Okey, ni agak berbeza sikit lah. Kamu kena buat bentuk dia seolah-olah seperti contoh yang dia bagi ni lah. Okey, dan dia tak ada dia tak ada kepala macam ni.
Okey, agak berbeza sikit lah. Okey, kamu kena ingat lah dia seolah macam apa ni Ustazah nak kata kepala apa ni. Okey, anak-anak kena tengok lah. Okey, kepala apa pun tak kisah. Okey, yang penting bentuk dia adalah sebegini. Macam topi pun ada, macam ribbon pun ada. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, sama juga macam rain. Okey, yang cuma bezanya adalah titik. Okey, bentuk dia beginilah. Okey, manakala huruf ain ataupun ghain yang berada di akhir, okey, dia perlulah ditulis. Kepala dia sama yang macam dekat tengah ni, cuma perut dia perlulah ditulis. Perut dia samalah macam yang yang tunggal ni kan. Perut dia sama. Okey, apabila dia berada di akhir, kita perlu letakkan dia punya ekor ataupun dia punya perut. Okey, sama sahaja. Cuma kepala dia agak berbeza sedikit daripada yang tunggal. Okey, kepala dia agak berbeza. Kalau yang tunggal, kepala dia terbuka. Tetapi kalau kita sambung huruf ain atau ghain dengan untuk kita gabungkan dengan mana-mana perkataan ataupun huruf, kepala dia perlulah ditutup begini. Okey, perlulah ditutup. Okey, samalah ain dengan ghain. Okey, cuma yang samanya untuk di akhir ini adalah dia punya ekor ataupun dia punya perut dekat sini. Okey, sama saja dengan yang tunggal. Okey, sama saja yang tunggal dekat sini kan? Okey, sama. Kepala sahaja yang berbeza. Okey, jadi itu adalah huruf-huruf yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu huruf ta, za, ain dan ghain. Jadi Ustazah harap anak-anak boleh ingat ta dengan za adalah huruf yang sama bentuk, cuma beza titik sahaja. Jadi ta dengan za tak susah, cuma ditulis semula sahaja hurufnya. Tak kisahlah dia di awal ke, tengah ataupun di akhir. Berbeza dengan huruf ain dengan ghain. Di awalnya kepala, kita hanya tulis kepala sahaja apabila dia berada di awal kalimah ataupun perkataan. Okey, dan kepala dia pun sama dengan huruf tunggal. Okey, tetapi apabila dia berada di tengah dan di akhir, kepala dia perlulah ditutup. Perlulah ditutup dan ekor dia tak diambil untuk apabila berada di tengah, tetapi apabila berada di akhir, ekor dia atau perut dia ini kita kena tuliskan juga. Okey, Ustazah harap anak-anak boleh faham lah. Okey, dan selesai sahaja video ini. Ustazah harap anak-anak boleh salin apa yang telah kita pelajari hari ini, seperti mana yang anak-anak dah tulis sebelum ni dalam buku tulis. Okey, tulis keempat-empat huruf tersebut, ta, za, ain dan ghain. Okey, serta contoh-contoh yang dia beri ini. Okey, tuliskan kesemuanya. Kemudian selesai saja menulis, anak-anak diminta untuk menghantar hasil tulisan tersebut kepada Ustazah. Okey, itu saja untuk minggu ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.